بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita telah menjalani sama-sama telah kita menyambut nisfu Syaban dan kita telah sampai ke 17 Syaban rasanya. 17 Syaban. Kalender saya 15, salah tuan-tuan. Salah. Saya punya kalender telefon salah. Tapi ada hikmah lainnya salah tu. Kalau kalender telefon saya salah dan tepat, mungkin program bacaan kitab yang diadakan di madrasah akan clash lah dengan pembacaan Yasin malam nisfu Syaban di masjid lah. Alhamdulillah ada hikmah. Tapi saya dah ikut dah jam daripada telefon saya tu, yang pun tak kalender dah salah. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah kurniakan kepada kita kesempatan berada di malam nisfu Syaban seperti mana dalam khutbah sebelum-sebelum tu kita dah sebutkan, di mana Imam Syafi'i menyatakan balaghana anna khamsin balaghana, yakni ada disampaikan kepada kami, iaitu ada malam-malam yang yustajab doa, jadi doa yang istijab yang makbul adalah pada fi khamsatin layalin, iaitu pada 5 malam. 5 malam yang pertama tadi adalah malam Jumaat, malam 2 hari raya, kemudian malam nisfu Syaban, dan malam nisfu Syaban hari raya bertepatan dengan malam Jumaat. Double, 2 kali ganda makbul doa. Kalau tuan-tuan berdoa ya, insya-Allah makbul. Amin. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita lah pada malam nisfu Syaban. Jadi tanpa kita lengahkan masa tuan-tuan, kita masuk dalam pembacaan kitab Arba'in Ajiziyah fima akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahwalil waqti. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darani amin, pada hadis yang ke-15, buka surat 115. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mala amin halalin am min haramin, rawahu Ahmad wal Bukhari. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang afwan tiba-tiba jam, sorry tiba-tiba mau call Imam Hudari pula. Jadi akan datang kepada manusia satu zaman, seseorang itu tidak lagi menghiraukan dengan cara apa dia mendapatkan harta, sama ada bersumberkan daripada perkara yang halal ataupun haram. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari. Jadi hadis yang kita baca tu memang sudah tentu sahih kerana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini yang kita bacakan adalah satu hadis yang menunjukkan satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah melihat umat pada akhir zaman kelak, si kisah hanya Islam ke non muslim ke, di mana non muslim kita tahulah nya ambil harta untuk si kisah halal haram jalan, tetapi yang menjadi muskilahnya, menjadi masalahnya adalah kepada umat Islam.
yang si kisah lagi nya pun sumber kewangannya, sumber pendapatannya daripada yang halal atau haram, sehingga kan la yubali, tidak mempedulikan nya si kisah lagi dah nya ambil daripada sumber yang halal atau haram. Sedangkan di dalam syarak, talabul halal wajibun ala kulli muslimin, iaitu mencari rezeki yang halal adalah wajib ke atas setiap orang muslim. Jadi syariat yang Nabi SAW bawa adalah kita wajib mencari rezeki yang halal. Wajib kita cari rezeki yang halal, dan tidak boleh kita mencari rezeki yang tidak halal. Haram hukumnya kalau kita membiarkan diri kita mengambil rezeki yang tidak halal. Karena dalam hadis ada banyak menyebutkan di mana rezeki yang tidak halal rezeki tidak halal itu akan menyebabkan doa kita tidak mustajab. Seperti hadis dalam hadis Arba'in Nawawi ada menyebutkan, yang mengatakan jadi makannya haram, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, ala yustajabu lahu. Jadi adakah doanya jadi mustajab? Adakah doanya mustajab? Maka yang menjadi persoalan jikalau kita mengambilkan harta yang haram. Di mana zaman kini tu kita boleh lihat betapa ramainya manusia, terutamanya umat Islam sendiri, yang mana mereka tu si kisah dah. Seperti mana ramai yang kita lihat mengambil rasuah, jual dadah dan sebagainya. Kalau kita lihat orang-orang muda ditangkap, yang ditangkap menjual dadah, umat Islam juga yang kami, penagih-penagih ataupun yang masuk ke pusat serenti, umat Islam yang kami. Dan banyak lagi di mana pelacuran, pusat-pusat pelacuran, yang kita pergi ke tempat tersebut lihat bapa ayamnya orang Melayu. Muskilah kabirah, tuan-tuan. Jadi ini dari si kisah dah halal dan haramnya, sehingga akan disebutkan dia berdoa, ya Rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Jadi Nabi kata tadi, ada seorang lelaki tu berdoa, wahai Tuhanku, sedangkan nya pun makannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, segala-galanya yang ambil daripada sumber yang haram, fa anna yustajabulah. Dalam keadaan macam ni, adakah doanya dikabulkan? Sudah tentu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab ialah menuntut kepada benda yang halal adalah satu kewajipan yang besar, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah menggunakan sirat nas, bukan mukmin, bukan muslim, tapi dengan nas. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, makanlah daripada apa yang ada di bumi, yang hasil bumi itu daripada yang halalan tayyiban, yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan yang adalah musuh yang nyata buat kalian. Jadi kita janganlah terpedaya dengan syaitan. Dalam bab makan pun sama juga, tuan-tuan. Dalam bab makan tu sensitif lah. Kerana apa? Kerana dalil umat Islam kini tu di Sarawak lah, ramai orang Melayu makan siai, halal ya? Ramai orang Melayu makan siai, halal ya? Saya pun dulu macam ni, tuan-tuan. Saya diajar oleh bapa saya macam ni dulu. Asal orang Melayu makan siai, halal. Halal lah nya. Halal qinah, kata orang baik. Jadi halal macam ni lah. Jadi bila kita belajarnya, ada nama kita sebutkan dalam hadis Nabi, innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun. Dan sesungguhnya yang halal tak jelas dan yang haram tak jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara kedua ada satu namanya mushtabihat, iaitu syubhat. Syubhat maksudnya adalah ragu-ragu, meragukan. Bila kita yakin, maka hendaklah kita jauhikan, kerana takut kita wugu' fil haram, jatuh ke dalam perkara yang haram. So ialah perlunya kita berhati-hatilah
Kalau kita pergi ke kedai makan, pastikannya adalah seorang yang Muslim lah, Muslim. Kalau kita pun nak cari ni pun bahan-bahannya halal semua ya, bukan kerja kita lah, ya kerja pihak penguat kuasa lah. Kalau kita nangganya Muslim, insya-Allah halal lah, kita sangka baik. Jangan kita jadi orang yang jasus. Jasus pun dibenarkan dalam agama, iaitu orang yang pergi mencari kesalahan pun salah juga. Tapi kita pergi kalau yang halal, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan kita baca syarah daripada ulama, inilah hal keadaan kebanyakan manusia pada hari ini. Setiap mereka bercita-cita untuk menjadi hartawan dan memperoleh harta dengan apa cara sekalipun. Ya, betul. Orang zaman kini tu, tuan-tuan, mereka berkeinginan untuk jadi orang yang kaya, businessman. Kadang-kadang kita pelik, kita lihat di YouTube, banyak tiba-tiba orang kaya mengejut. Tok kaya sampai duit dengan siap habis makan. Bila dia jadi kaya, kita pun tertanya-tanya, seni tidak oleh duit sebenarnya. Sedangkan produk sidaknya bukanlah produk yang laris, tapi tadi kaya, duit siap habis makan, beli rumah berjuta-juta. Tapi kita tahulah, kita silah tuduh sidaknya mencuri ke ataupun money laundering ke, wallahu a'lam lah. Disebabkan itu mereka membolehkan perniagaan arak dengan menjual serta memeramnya dan mewujudkan pusat-pusat pelacaran bersama dengan pejabat pengurusannya. Mereka juga membina bank-bank yang semua urusannya terbina di atas unsur riba. Tidak kurang dari itu, ramai juga di kalangan masyarakat zaman ini yang menternak khinzir untuk dijual serta menyediakan sebuah tempat khas untuk menternaknya, dan banyak lagi daripada perkara-perkara haram yang telah diketahui di dalam agama secara pasti yang tidak pernah terlintas di fikiran umat Islam sebelum ini. Yang ini fikiran umat Islam sebelum ini akan dilakukan oleh seorang yang mendakwa bahawa Islam sebagai jalan untuk mengumpul harta tidak adalah daya dan kuasa melainkan dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan, bilanya dapat dengar anaknya makan makanan daripada bekas tukang sihir, kahinun, bekas tukang sihir. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar pergi ke anaknya, dilueknya anaknya, dicucuknya ke dalam geruk, suruh muntah balik. Sehingga menyatakan dalam satu hadis, mal ataupun harta yang nabata minal haram, harta yang datang sumber yang haram, fannaru aula bih, api neraka lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada makanan yang haram. Kira nak maksudkan jadi betapa beratnya makanan yang sumber yang haram, sehingga akan Sayyidina Abu Bakar suruh anaknya muntah semula. Muntah semula makanan yang telah dimakan. Sampaikan susu yang datang daripada orang yang soleh ataupun orang yang bukan solehah, di mana dia makan daripada sumber yang haram, menghasilkan susu. Bila dengar hasil tersebut bagus, maka disuruhkan muntah. Ialah amalan-amalan para ulama salafun salih. Jadi kita perlu berhati-hati bila mana berkaitan dengan harta yang halal dan haram. Dan kita mau termasuk, tuan-tuan, dengan orang-orang yang Nabi sebutkan di akhir zaman tu, la yubali, nyasi kisah lagi dah dengan harta yang halal atau haram, kerana itu adalah salah satu daripada perkara yang keji, satu perkara yang balak, jadi balak kepada orang yang memulah tersebut. Sebenarnya ada satu kisah, ada seseorang tu diberikan amanah oleh bosnya untuk menjaga satu company, tapi bila dia menjaga company tersebut, bila dia dapat akses kepada akaun bank, maka dalam diam dia mengambil sedikit demi sedikit hartanya. Pecah amanah lah, ambil sedikit demi sedikit, dan akhirnya kata orang Bintulu, kata orang Sarawak, dia belalak. Si cukup dengan betis mak paha lah, belalak. Makanya si puas lah, si puas, makanya ingin lagi. Puncanya adalah hubbud dunia tadi, dan akhirnya mencuri dengan keadaan yang banyak. Memang benar kata orang tua-tua dulu baiklah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Jatuh kan, ketahuan juga akhirnya kan toy ditangkap.
Sama juga dengan orang-orang yang terlibat dengan forex. Forex tu kalau ikutkan fatwa dah menyatakan forex tu memang adalah satu haram lah. Pada ada fatwa mengeluarkan fatwa lah. Saya pun faham dengan konsep forex tu, cuma saya hanya nakalkan fatwa yang mana orang yang mula forex tu dapat duit banyak, tapi adakah tidak sedar duit tersebut halal atau haram? Ada kata halal ustaz, saya yakin tu halal. Tapi masalahnya nya melanggar syarat-syarat di dalam jual beli dan sebagainya, dan dalam bab mata wangnya ada melanggar syarat. Jadi kita sih tahu adakah harta tersebut halal atau haram. Jadi di sinilah hikmahnya zakat, tuan-tuan. Di mana zakat tu ada tathhir wan nama', iaitu tathhirnya menyucikan harta kita dan yang menambahkan lagi kita pun rezeki. Kerana apa? Kerana ketika kita bekerja tu, kita sih tahu yang mana sumber rezeki kita tu halal atau haram. Bila saya ikut satu kuliah daripada seorang ustaz tu, Ustaz Fawaz Fazil namanya, bekas anak Ustaz Fazil Nur. Bila mengatakan dalam hak majikan dan juga hak pekerjanya, maka pekerja tu bila mananya diperintahkan oleh majikannya untuk melakukan sesuatu, maka amar perintah tersebut adalah wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan maksudnya kalau dia dilaksanakan adalah hukumnya adalah haram dan berdosa. Bagaimana dengan hartanya? Hartanya boleh jadi juga haram. Tapi dalam keadaan si sedar kita kadang-kadang terpolah. Kita kadang-kadang si sedar terpolah. Jadi sebab ialah kata Ustaz Fawaz tadi, sebab oleh kerana itulah kita kena berzakat. Kerana dalam tindak tanduk kita seharian, tuan-tuan, kita si sedar. Kadang-kadang kita curi tulang. Benda yang selalu berlaku di ofis adalah kita menggunakan harta ofis seperti harta kita sendiri. Ia pun salah juga. Kita print banyak-banyak, boom, print, kita guna untuk sendiri, bukan untuk company, bukan untuk office. Maka perbuatan tersebut Ustaz Fawaz mengatakan juga adalah salah. Sama juga dengan van masjid ke, van company ke. Orang suruh hanya jaga, tapi dimbaknya keluar, pergi pasar, pergi miri pun semua, pusing. Oleh kerana diamalkan jaga van, tapi dia malah banyak benda, lebih daripada skop kerja yang diminta oleh majikannya. Maka janganlah kita jadi orang yang macam ni lah. Kadang-kadang kita si perasan lah, mungkin ada orang si tahu. Sebab kita perlu tahu di mana satu hukum di antara hak majikan dan pekerja tu perlu kita tahu dan perlu kita laksanakan. Dan di antara perkara-perkara yang akan menyebabkan kepada seseorang yang suka makan harta yang haram tu, yang pertama, nyasi akan ada rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada rasa malu, tuan-tuan. Rasa dosa pun saya ada. Sampai ke satu tahap dulu saya pernah dengar tok orang Brunei pun lah. Saya bukan nak anak orang Brunei lah. Laki toknya orang Brunei, dia pernah kata dengan saya, dengan bapak saya ketika dia menang 4D. Wallahu alam berapa nilainya. Katanya niatnya mau pergi umrah pakai duit 4D tu. Allah. Saya kata sih boleh, duit haram tu. Bukan duit haram tu. Allah dah kurnia tu dahnya. Allah dah beri rezeki tu untuk saya pergi umrah dengan duit tu dahnya. Allahu akbar. Berat nanang kata. Macam ni lah setidaknya boleh terfikir. Jadi tak maksudnya saya ada malu. Adamul haya, adamul khauf wa haya. Saya ada rasa malu, takut. Kalau kita pun dapat banyak duit haram ya. Orang yang jahit pun, tuan-tuan, orang yang betul-betul jahat, kalau dia dapat duit haram pun mestinya dah macam tu. Duit haram tu pakai ku beli rokok je katanya. Makan minum si campur katanya. Orang yang jahit pun kadang-kadang kata macam ni. Tapi tu terkejut keluar dari mulut seseorang tu, yang mana siapa tu Allah beri rezeki tu. Jadi kita boleh pergi umrah dengannya. Kira halal lah katanya jadi. Maka taklah yang terjadi bila mana seseorang yang jadi selalu makan duit haram, maka hatinya akan jadi keras. Hatinya akan jadi keras sehingga akan saya ada rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampainya mau pergi umrah dengan duit haram sedangkan duit haram kita sih tahu apa Allah akan bayar kita dekat tanah haram. Tanah suci haram Mekah dan Madinah berkah, tuan-tuan, dan keramat. Sehingga kan kita sih boleh ngambil apa-apa yang ada dekat tanahnya. Hatta daun pun kita boleh bawa pulang. Batu-batu pun kita boleh bawa pulang. Ya, sebabnya namanya tanah haram. Tanah haram. Kalau kita pergi umrah, kita ada pesan ketika khusus jangan ambil batu. Sampai kan ada dia ceritakan oleh yang khusus lah.
Dia beri warning, ada orang bak batu daripada Mekah Madinah. Hidupnya penuh dengan kesialan lepas dia. Penuh dengan kesialan. Kerana apa? Kerana larangan tersebut dah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ambil barang-barang yang ada dekat Mekah ni boleh buat pulang. Kerana apa? Kerana ia adalah larangan. Jadi sebabnya lah bila mana kita pergi sini adalah tempat yang sangat keramat. Kalau kita pergi dengan duit haram, wallahu alam lah. Kan kita dengar banyak cerita, takut-takut sampai depan Kaabah, saya nampak Kaabah. Ya selalu mitos lah tuan-tuan. Saya pun takut jodoh pergi umrah. Aduh, nampak si Kaabah tu kah? Takut. Bukan saya seorang lah, kebanyakan daripada jemaah-jemaah yang datang pun takut. Takut ajak lah. Dan ada satu kisah yang diceritakan oleh seorang mutawif. Ada seorang lelaki tu, dia takabur, dia dah pergi banyak kali umrah, dan bininya first time ikut. Makanya dia madah dengan mutawif tersebut. Alah ustaz, senang je Mekah Madinah tu, saya dah hafal dah jeraya situ, katanya. Saya dah hafal dah, bini saya tak first time. Dah lah si tahu jeraya. Dah lah nyetok jenis nak pelupa. Nya merendah-rendahkan bininya ketika masa saya. Dan mutawif tersebut pun diam. Mutawif nya macam okeylah. Kemudian bila berlaku di Mekah ketika dikatakan di Mekah atau Madinah, saya lupa. Mekah rasanya. Bila di Mekah, ketika selesai di Mekah lah, mereka selesai buat umrah, dikata selesai umrah balik hotel, kemudian masing-masing pola hal masing-masing lah. Bila masing-masing pola hal masing-masing, si isteri yang mengadu kepada mutawif, dia madah, ustaz, suami saya hilang suaminya. Terus tanya, hilang? Mungkinnya pola tawaf kali, tawaf sunat. Pergi, sidak mutawif pun jemput geng-geng mutawif carinya di Masjidil Haram, si jumpa tuan-tuan. Lagi-lagi dengan masyarakat orang yang ramai di Masjidil Haram, kita pun tahu pun banyak orang, si jumpa. Si jumpa, bingung je mutawif bingung je mau report polis tu, banyak kira berhari-hari lah tidak cari, dah sehari si jumpa, sehari cari lagi. Ternyata si dia berdoa, ya Allah, si dia mutawif tak berdoa, ya Allah tolonglah bantu kami ya Allah. Di antara tanda mustajab doa di Masjidil Haram, doa ya Allah berikanlah mudah urusan kami jumpa orang tua tu. Lepas dia berdoa jalan-jalan temu orang tua sedang berdiri menggigil ketakutan. Jumpa tu, pakcik, apa khabar kita pakcik? Dan mukanya takut tu, mukanya dalam keadaan menyesal. Kemudian dia marah dengan ustaz dia marah dengan mutawif. Ustaz, saya minta maaf ustaz, saya sombong dan takabur. Minta maaf ustaz, saya sombong dan takabur. Saya tidak sepatutnya mengucapkan kalam yang takabur itu. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala ujinya di siap. Diuji dengan lupa. Ditarikkan yang pun yang rasanya faham jeraya ataupun jalan-jalan di Mekah Madinah, ternyata Allah boleh tarik je nikmat dia tuan-tuan. Tarik lupa terus. Dengan memang betul lah boleh sesat tuan-tuan. Saya sendiri yang mudah ataupun boleh sesat. Saya letak selipar di pintu tu, saya keluar pintu lain. Ini selipar tadi dulu hal di pintu Jongnun. Oleh karenanya besar, sampai kan saya pernah selipar saya hilang je. Hilang selipar jalan kaki ayam. Kerana apa? Kerana pintunya banyak. Cuma musim Covid tak saya dapat berita lah, banyak pintu ditutup. Jadi si banyak pintu. Dulu banyak pintu dibuka, sehingga kan kita boleh sesat, boleh terlepas daripada jemaah-jemaah kita. Jadi jangan sombong. Apatah lagi kalau orang yang menggunakan duit haram pergi ke tanah haram, memang mendapatlah tuan-tuan. Memang mendapat dosanya berkali ganda. Sehingga akan dikatakan para ulama, jikalau ibadah di tanah haram, contohnya di Masjidil Haram, satu solat bersamaan dengan 100 kali pahala solat, bayangkan kita buat duit haram pergi sini, beratus kali ganda duit haram yang kita gunakan di sini. Berdouble, bukannya double lagi, 100 ganda dengan 100,000 kali. Dapatlah orang yang makan duit haram tu, sehingga kan hatinya saya dah rasa malu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika orang yang hatinya saya dah rasa malu, saya dah lam tastahi fasna' ma syi'ta, nyapalah je apa yang mau, si malu. Jadi itulah yang perlu kita sedar bila kita makan duit harta yang haram. Kemudian jikalau kita kita selalu makan duit haram tuan-tuan,
yang akan menyebabkan tubuh badan kita tu malas mau ibadah. Kalau pergi nak kita pergi umrah, ya mungkin dia pergi umrahnya diujilah. Kerana orang yang pergi umrah tu kompom lah ibadahnya rajin. Kerana dia dah bayar duit tuan-tuan. Rugi je si ibadah masih ni si ibadah dah bayar 7,000 8,000. Tapi kalau dia pulang-pulang ibadah yang di umrah balik ke situ si istiqamah, maksudnya umrah tidak mabrur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ialah bila orang makan harta haram tu nya malas nak buat ibadah. Nya pun badannya kaslul jawarih anit taah. Nak mula ketaatan tu berat. Kerana apa? Kerana sering melakukan perkara yang haram. Kemudian yang kedua, bila mana orang yang banyak makan harta haram, naz'ul barakah, tercabut barakah di dalam rezeki dan umurnya. Bayangkan umurnya aja dia makan harta haram, hari-hari dapat dosa. Kemudian umurnya sudah keberkatan, rugi. Dan yang keempat, memang sah-sahlah masuk neraka. Kalau orang yang songlap duit tu ataupun makan duit haram, ngambil duit daripada company, memang masuk neraka dan masuk penjara lah. Dua-duanya masuk package dunia wal akhirah. Kalau kita tangkap lah. Kalau di akhirat lah kompom jadi ditangkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dihuman ke dalam neraka. Dan kemudian yang keempat adalah adamul qabul doa. Si makbul doa orang yang makan duit haram. Gini punya pergi ke tempat yang mustajab doa, walaupun dia berada di tempat yang berkat sekalipun, orang yang makan duit haram tidak akan makbul doanya. Ya janji Nabi. Dan yang terakhir, dan amal solehnya tidak akan diterima. Contoh jadi orang pergi umrah duit haram lah, amal solehnya tidak akan diterima. Sama juga dengan hukum duit curi ataupun duit haram kalau kita sedekahkan sudah pahala. Cuma tadi para ulama mengatakan daripada duit dia rugi dibakar, baiknya dimanfaatkan, diberikan kepada masjid ataupun diberi kepada orang-orang miskin. Sampai ada orang tanya, apa hukum kalau saya makan dengan duit dia Ustaz? Kalau kita tahu sumber yang haram, jangan dimakanlah. Beri dengan masjid ataupun jadikan duit tersebut yang boleh memberi manfaat kepada orang awam. Yang paling penting, yang kita perlu tahu lah daripada hadis tersebut. Kita simaklah jadi di umat akhir zaman tu. Tapi kita memang dah lihat tuan-tuan, kita dah lihat di mana Nabi menyebut tu memang dah berlaku orang-orang zaman kini tu dah sidulid, hartanya halal ataupun haram. Na'udzubillah min zalik. Kita minta jauh daripada perkara tersebut. Jadi kita sambung pada hadis yang ke-6 sementara ada masa sedikit tu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nari lam arahuma ba'du qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna biha an-nasa wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatis bukhti ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Rawahu Ahmad wa Muslim fi sahihihi. Maka hadis yang kita baca pada hadis ke-16 juga hadis yang sahih, yang menunjukkan kepada makna apa? Makna Nabi SAW melihat keadaan umatnya di akhir zaman, macam mana perilaku mereka dan macam mana hal mereka. Jadi maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat dua jenis penghuni neraka yang belum pernah saya melihatnya. Mereka ialah orang-orang yang membawa cemeti seperti ekor lembu yang digunakan untuk memukul manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang menarik perhatian, berjalan dengan lenggang-lenggok di kepala mereka seperti bonggol unta yang miring. Mereka ini tidak akan masuk ke dalam syurga serta tidak akan mencium baunya, walaupun haruman syurga itu boleh dihidu sejauh sekian-sekian. Bau syurga tuan-tuan, dalam hadis Nabi mengatakan jarak orang nak cium baunya 500 tahun pun dapat cium baunya.
Tapi orang yang disebutkan Nabi itu, yang dua jenis orang tu, yang memukul dengan cemiti lembu, dan orang yang perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, dicium bau syurga. Dan apa yang Nabi tunjuk tu, yang Nabi sebutkan adalah di mana alamat min alamat, jadi tanda-tanda daripada hari kiamat. Dekatnya hari kiamat kita lihat zaman kita itu betapa ramai perempuan berpakaian tapi telanjang. Maksud telanjangnya tadi pakaiannya sempurna menutup aurat, tidak sempurna menutup aurat. Pakai baju tapi ketat, menarik perhatian laki-laki. Lepas saya menyalah lelaki, tuan-tuan. Lelaki kena tunduk pandangan. Patutnya lelaki tunduk pandangan, tetapi masalahnya perempuan-perempuan yang berpakaian seperti ini telah menarik perhatian orang-orang lelaki. Hatta Tok Imam pun boleh terangkat kopiah. Kalau tiba-tiba tadi ada orang yang berpakaian seperti seolah-olah telanjang, kopiah lah bahaya. Bahaya tu Nabi sebut ramai akhir zaman adalah orang macam tu. Tapi hakikatnya memang ramai. Pakai pakaian tadi tudung, tapi dekat baju ketat sehingga nampak bentuk tubuhnya, nampaknya pun punggungnya dan sebagainya. Jadi ini adalah menunjukkan kepada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan kemukjizatan Nabi. Nabi kita yang sangat terselah sehingga mampu menundukkan tengkuk serta hati-hati yang mendengar. Jadi orang yang dengar, para sahabat yang dengar hadis Nabi itu terkejut. Benar ya Rasulullah, akan terjadi ke benda tu? Memang terjadi dah, tuan-tuan. Siapa saksikan? Kita semua dah saksikan. Kita semua dah membenarkan apa yang telah Nabi sabdakan pada 1400 tahun yang lalu. Di mana Nabi sabda hadis tu 1400 tahun yang lalu dan kita benar-benar menyaksikannya. Kalau kita nampak lagi, tuan-tuan, mungkin kita duduk bawah tempurung kelapa. Tapi kita sibuk pergi jauh-jauh. Pergi ke, kita buka telefon, duduk rumah buka telefon aja. Dah nampak dah. Di mana perempuan-perempuan berjoget-joget tanpa rasa malu. Seperti hadis-hadis sebelum tu yang kita bacalah, yang mana manusia ataupun perempuan ataupun lelaki sudah hilang rasa malunya. Malu sudah hilang daripada pemuda-pemuda Islam. Dewasa ini kita dapat melihat wanita-wanita berperwatakan seperti yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita sendiri tidak mampu untuk menyifatkannya dengan begitu terperinci. Penyifatan yang sangat terperinci ini adalah kerana baginda sallallahu alaihi wasallam telah melihat sendiri keadaan mereka ketika mereka sedang diazab di dalam api neraka. Dalam hadis ini juga terdapat gambaran berkenaan penguat kuasa yang memukul manusia di jalanan tanpa sebarang jenayah dan kesalahan sehingga mereka perlu dipukul. Oleh yang demikian, baginda pernah bersabda dalam sebuah hadis yang lain tentang keadaan mereka itu, sayakunu fi akhiriz zamani syurtatun yaghduna fi ghadabillah wa yarawhuna fi sakhatillah fa iyyaka an takuna min bitanatihim. Wa rawahu Tabrani min hadis Abi Umamah. Maksudnya pada akhir zaman akan ada penguat kuasa. Penguat kuasa yang pada paginya mereka pergi dengan kemurkaan Allah dan pada waktu petangnya pulang dengan kebencian Allah. Maka hati-hatilah engkau agar tidak menjadi daripada kelompok mereka. Maka kelompok yang Nabi sebutkan itu adalah penguat kuasa yang tidak menjalankan tugasnya dengan amanah. Yang pertama rasuah lah, dan yang keduanya mereka menyalahgunakan kuasa sehingga melakukan satu perkara yang abusif kepada orang, membuli masyarakat awam. Maka ini adalah salah satu kesalahan yang besar, sehingga termasuk dalam hadis yang menyebutkan mereka berpagi-pagian, keluar pergi kerja keluar pergi kerja dengan kemurkaan Allah, dan pulang dengan kebencian Allah. Maksudnya kehidupannya si berkat, tuan-tuan. Bila kehidupannya si berkat, apatah lagi gajinya. Sebab ialah kita perlu menjalankan satu tugas itu dengan amanah. Kata Syekh, ancaman ini adalah khusus buat mereka
Kerana tubuh seseorang mukmin itu ialah terpelihara, tidak dibenarkan untuk memukulnya atau menyakitinya, melainkan untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan untuk memukul seseorang itu dengan hanya kerana ia tidak mematuhi arahan untuk berhenti atau bergerak contohnya. Benda tu kita lihat di US banyak berlaku tuan-tuan. Di US tu macam racist lah, polis-polis white tu yang berkulit putih dengan negro. Asal dengan negro je terusnya suuzon. Tok mesti jual dadah, toknya berhenti sampainya molah satu benda yang macam keras lah. Suruh berhenti, simuk berhenti sebab apa? Dia nanya, apa salah saya? Nyasi pada keluar terus kena gari. Kemudian bilanya melawan kena pukul. Sampaikan ada berlaku satu peristiwa di US silap saya, orang negro tak si salah tapi yang mati kerana polis tersebut. Dikatakan polis tersebut telah meletakkan ketikanya di bawah tanah, nya telah dicekik dengan lutut, ditekan dengan lutut di belakang tu sehingga akannya sesak nafas dan mati ketika tersebut. Mati. Ketidakadilan yang berlaku kerana apa? Kerana mereka tu menyalahgunakan kuasa. Setakat tu di Malaysia wallahu alam lah, saya belum pernah ada dengar kes lah. Mungkin ada yang saya cik tahu yang tidak berada di dalam pengetahuan saya lah. Cuma setakat tu yang saya selalu lihat yang berlaku adalah di negara Amerika Syarikat lah. Kerana ada sentimen rasis ya dengan orang-orang yang berkulit hitam. Maka kita kena tahu hukum dengan bila kita memukul orang tu adalah haram. Termasuklah kalau kita memukul orang sama-sama bukan penguasa pun, walaupun kita muslim dengan muslim memukul orang, maka hukumnya haram juga. Kerana hak tersebut bila mananya ditumbuk, hak wajib ditunaikan dengan dibalas balik. Ia adalah hak dalam Islam. Namanya hukum qisas. Kalau nya tumbuk sekali, wajib kita tumbuk balik sekali. Hanya patah tangan kita patah tangannya balik. Maka yang namanya hak qisas. Sama juga dengan penguat kuasa, walaupun yang ada kuasa untuk mengolah sesuatu, tetapi nya kena faham bahawasanya kalau nya adalah hak-hak Allah, bolehlah. Contohnya macam sebat, kerana ia adalah arahan daripada ulil amri lah. Ulil amri, maka khalas. Jadi oleh disebabkan itu, para ulama menyatakan haram bagi seorang penguat kuasa menghukum seseorang hanya dengan arahan dari ketuanya, sehinggalah dia ketahui bahawa dia berhak untuk menghukum berdasarkan perintah Allah yang wajib. Kerana daripada itu anda akan mengetahui betapa agama kita sangat menjaga hak asasi manusia. Bahkan Islam menganggap serangan terhadap manusia yang tidak didasari dengan hak yang disyariatkan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu perkara yang berat. Maka selain dari perintah Allah yang wajib, tidak dibenarkan untuk menyakiti orang lain dan memperoleh daripada haknya dalam kehidupan serta kemuliaan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, walaupun dengan keizinan daripada pemimpin. Sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Khaliq, yakni pencipta. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu di bai'ah, beliau telah naik ke atas mimbar memberi khutbah dengan berkata, "Taatilah aku selagi mana aku mentaati Allah dan Rasulnya. Jika tidak, maka janganlah kalian mendengar dan mentaatiku." Ya, kata Sayyidina Umar kepada umat Islam ketika masa saya, kalau saya telah melanggar hak Allah dan Rasul, maka jangan ikut. Maka itu adalah orang yang ikhlaslah dalam menjadi pemimpin. Oleh kerana kejahilan manusia tentang agama mereka serta keinginan mereka untuk mempelajari agama yang mulia, akhirnya mereka menjadi golongan yang menyangka bahawa tidak ada yang menonjol dalam mempertahankan hak kemanusiaan selain daripada orang-orang barat. Sedangkan pada hakikatnya agama kita menjadi hak asasi manusia sebagai asas yang mesti dilaksanakan di dalam sistem perundangan, sehingga tahap dibenarkan kepada pegawai kerajaan Islam untuk melanggar perintah pemimpinnya sekiranya ia memerintahkan mereka untuk menyakiti seseorang pada perkara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada kelonggaran. Tapi masalahnya kebanyakan penguat kuasa tu, termasuk orang yang jabatan agama sekalipun, takut nak lawan dengan pemerintah. Takut pemerintah pada A lah, taatlah. Takut nak lawan. Seperti ulama-ulama dulu marik. Ulama-ulama dulu marik bila dengar Imam Nawawi, tuan-tuan, Imam Nawawi yang melawan pemerintah pada zamannya,
Kerana saya lupa ceritanya, tapi yang saya tahu nya pernah melawan. Apa sebabnya saya lupa, tapi nya pernah melawan sehingga nya pernah diusir daripada kota tersebut. Kerana nya kata pemimpin ini zalim, katanya, dihalau. Walaupun Imam Nawawi itu adalah ulama yang terkemuka, yang ketika tersebut dikira alim pada zamannya. Bukannya alim pada zamannya, sampai kini itu kitab-kitabnya dibaca. Syariat agung yang berkaitan dengan hak kemanusiaan ini tidak akan anda temui selain daripada agama Islam. Kerana Islam menjadikannya sebagai suatu kefarduan dan kewajipan yang mesti dipatuhi. Seorang hakim tidak boleh melanggar ketetapan ini. Sekiranya seseorang hakim itu menjatuhkan hukuman yang bercanggah dengannya, maka tidak perlu untuk dipatuhi. Sebaliknya, orang-orang barat tidak pernah sampai kepada tahap ini dalam mempertahankan hak kemanusiaan dengan menghadkan kuasa seorang hakim daripada melanggari hak kemanusiaan. Mereka hanya mampu campur tangan pada pejabat-pejabat yang terlibat dengan isu pelanggaran hak kemanusiaan dengan cara memberi dorongan dan mencadangkan keampunan. Hal ini disebabkan mereka tidak mempunyai perundangan yang menghalang para hakim daripada melanggari hak kemanusiaan, walaupun pelanggaran dan penyalahgunaan kuasa itu sampai kepada tahap yang paling kejam. Berilah perhatian terhadap perkara ini, wahai umat Islam. Kembalilah kepada khazanah Islam yang telah dilupai, bahkan cuba disembunyi, agar umat Islam melihat selain dari mereka lebih baik. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan tolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi dalam hadis yang kita bacakan secara ringkas, Nabi SAW sudah melihat yang mana pada akhir zaman tu berlaku salah guna kuasa daripada orang-orang penguat kuasa. Jadi perlulah kita ingat, dan kita ingat, dan juga kepada perempuan-perempuan yang melihat secara alamiah di sini-sini, maka perlulah kita ingat larangan Rasulullah tu dengan imra'ah, perempuan yang mana pakaiannya tadi seperti orang telanjang, dan yang pun bonggol palanya, macam kita dengar tudung itu kan, macam bonggol lah, bonggol unta. Maka ia adalah tanda-tanda akhir zaman. Kalau boleh dihilangkan bonggol tersebut. Kalaunya sampai ke ada ustaz-ustaz yang ibadah, kalaunya terlalu tinggi, rambut terlalu panjang, maka diturunkan ke bawah bonggolnya, untuk tidak menjadi perhatian lah. Sama juga dengan perkara-perkara lain, janganlah menarik perhatian orang laki-laki dengan kecantikan yang ada, kerana kecantikan tersebut hanyalah untuk suami dan sebagainya. Jadi itu adalah beberapa hikmah ataupun pelajaran yang telah disebutkan oleh Syekh Sayyidi Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dan syarahnya. Dan hadis ini kalau dibaca daripada sudut syarahnya tuan-tuan, panjanglah, sangat panjang, dan ada syarah yang lain lagi. Saya bacalah, saya cuba baca syarahan daripada para ulama yang pengarang kitab ini, di mana kita insya-Allah dia sambung pada hadis seterusnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman, dan sentiasa memelihara lisan kita, pandangan mata kita, telinga kita dan sebagainya, sehinggalah kita dapat istiqamah di dalamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kerajinan dalam melakukan ketaatan dengan istiqbal ar-Ramadan, untuk kita menyambut hari bulan Ramadan. Kerana masih lama lagi Ramadan, hendaklah kita berada dalam keadaan persediaan yang sangat rapi, beribadah, baca Quran, berzikir, insya-Allah. Moga Allah jadikan kita rajin, sentiasa istiqamah. Jadi cukup sekadar aja, minta ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa dan sebagainya. Moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan saya, dan segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.